malam pada hari keempat ini. Untuk hari keempat ini untuk sesi malam dan sesi yang lepas ni nampaknya kita kena kejar untuk mengingat, bukan kejar untuk belajar apa, untuk mengingat lah. Kerana selepas ini ada peningkatan-peningkatan lagi. Baik, semulakan dengan doa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah, kita niat untuk belajar ni untuk dapat rahmat daripada Allah. Moga-moga kita berdoa ya, semoga kita cepat dapat, bukan cepat dapat, semoga kita dibukakan pintu hati untuk menerima pelajaran ini dengan mudah. Baik, untuk tidak membuang masa lagi, silakan dengan hormatnya Teacher Aida untuk meneruskan kelas pada hari ini. Dalam pada itu ya, sahabat-sahabat kalau ada nak bertanya boleh seperti biasalah. Seperti sehari dua ni ada ada interaksi dua hala dan juga ada tulisan pada chat kalau ada nak soalan-soalan dikemukakan. Baik, saya persilakan Teacher Aida. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Amin. Minta tolong Nisrin enable sharing. Admin please. Untuk tu. Okey. Baik, kita terus pergi kepada pelajaran kita. Kita sambung ya semalam. Semalam kita cerita pasal ni bukan. Okey. Kita pergi, ada perubahan sikit pada nota ni. Tapi sebelum tu saya terus pergi pada bahagian ni lah. Okey Jadi kita dah semalam kita tengok pada pecahan kalimah. Kalimah boleh dibagikan kepada 3 kumpulan, iaitu kumpulan harf yang ditandakan dengan warna hijau, harf, dan kumpulan isim yang warnanya hitam. Kalimah-kalimah tu nanti diwarnakan hitam. Dan juga fi'il, kata kerja yang berwarna merah. Jadi kita ni buat harf. Semalam kita belajar tentang harf daripada awal. Harf ni boleh dibagikan kepada 2 kumpulan. Harf boleh dibagikan kepada 2 kumpulan. Jadi satu, kata tugas. Dan seterusnya kata sendi. Kata tugas dan kata sendi. Kata tugas terbahagi kepada 3 kumpulan. Hari semalam kita dah buat sebahagian lah daripada hari Isnin tu, hari Selasa. Satu, kata harfu jar. Harfu jar. Kemudian harfu nasab dan juga harfu jazam. Ni semalam kita buat. Cuma kita tak sempat nak, kita dah tengok harfu jar. Min, ila, an, ala, fi, bi, ka, la, li. Kan? Ingat lagi? Kita boleh tengoklah senarai dia tu. Ada 9 harfu jar yang kita pelajari. Kita baru pelajari. Kemudian harfu nasab pula ada berapa? Semalam kita tengok. Ataupun kemarin. Ada 5 harfu nasab. Boleh ingat lagi? Sebutkan. Kita ada inna, la'alla, betul, la'alla. Lagi? Ada apa lagi? Anna. Lagi? An. Dan juga? Lan. Ya, ni semua harfu nasab. Harfu nasab ni dia ada tugas dia. Bila kata dia adalah kata tugas, maknanya dia membuat sesuatu. Okey, dia akan menyebabkan perubahan baris pada kalimah yang datang selepasnya ataupun perubahan fungsi.
ataupun boleh juga kata perubahan kedudukan. Kemudian harfu jazam pula. Harfu jazam, semalam kita belajar ada berapa harfu jazam? Ada 4. Okey, kita boleh sebutkan. Boleh tak kita sebutkan? Ada 4. Apa dia? Harfu jazam. Lam. Lagi? La. La yang bermaksud janganlah. Okey, lagi? Sukun lam. Ha? Sukun lam. Lam sukun ni kan? Sukun lam. Lam sukun. Lam sukun. Sukun lam boleh juga lah. Tapi lam berbaris sukun. Lagi? Lagi satu? Lagi satu apa dia? Lam berbaris sukun. In. In jika. Cik Ramdan punya, Cik Muhammad Ramdan punya apa tu bunyi tu macam apa nak cakap? Macam mencocok-cocok gitu. Okey tak? Okey. Terus. Okey, kalau jadi lam berbaris sukun dan ini harfu jazam. Cuma semalam tu kita tak sempat nak tengok contoh kan? Hari ni kita terus pergi kepada contoh lah. Sebelum saya pergi kepada contoh, ada soalan tentang yang kita pelajari semalam? Tak ada. Okey, baik. Kalau tak ada, kita tengok pada contoh. Kita dah buat tak contoh ni semalam? Inna, anna, la'alla, lan dan an. Okey, kita baca satu-satu. Kita tengok contoh dia. Okey. Bila inna, macam ni lah contoh dia. Dia harfu nasab. Boleh perhatikan, nampak Inna, jadi harf apa ni? Harfu nasab. Okey, kita ambil yang ni dulu. Inna. Contoh dia macam ni lah dalam ayat. Jadi maksud dia sesungguhnya. Inna ni harfu nasab. Apa jadi kepada isim yang datang selepas dia? Dia menjadi isim mansub. Dia menjadi isim mansub. Ini short form dia. Isim mansub. Dia apa maksud alladzina? Ada tulis kat sini. Inna maksud dia sesungguhnya. Sesungguhnya orang-orang yang telah engkar oleh mereka. Ni ayat ni belum habis lah. Tapi kita nak tengok penggunaan inna ni dalam ayat. Okey, seterusnya anna. Anna yadhunnuna annahum mulaqu. Okey, perhatikan Jadi kalau anna ni maksud dia apa? Bahawasanya. Okey. Mereka meyakini bahawasanya mereka adalah orang-orang yang menemui. Sukalah untuk saya highlightkan apa perbezaan inna dengan anna. Satu maksud dia, kalau kita tengok baris yang ini hamzah baris kasrah kan. Di sini pula hamzah berbaris fathah. Dari segi maksud yang tu lebih kurang kan maksud inna tu sesungguhnya juga, bahawasanya ni pun maksud dia lebih kurang lah kalau dari segi bahasa. Tapi kita bezakan, kita mesti boleh bezakan inna, anna kerana tempat dia. Selalunya inna ni di awal ayat. Manakala anna duduk di tengah. Okey, itu satu perkara yang tak tulis kat situ. Ni saya terangkanlah. Inna ni biasanya dimulakan, dia berada di awal ayat. Manakala anna duduknya di tengah-tengah ayat. Jadi kita bezakan sikit. Jangan semua kita kata sesungguhnya. Walaupun dari segi bahasa kita maksud dia adalah sesungguhnya. Bahawasanya itu pun macam tu juga satu bentuk penegasan. Cuma bila dia berada dekat depan, dia akan jadi inna. Bila dia berada di tengah-tengah ayat, dia akan jadi anna. Tapi jadi kita bezakan juga maksud dia, inna sesungguhnya. Anna bahawasanya. Ya? Okey. Ini banyak sekali lah kita boleh jumpa dalam Quran. Selalu kita baca. Hari kita perhatikan. Betul tak? Saya cakap anna tu dekat tengah-tengah ayat. Okey, seterusnya perkataan la'alla, harfu nasab, la'alla. La'alla
kebanyakan kalinya dalam Quran maksud dia adalah supaya. Supaya kamu bertakwa. Jadi la'alla ni huruf nasab. Kau tengok kat bawah ni macam itulah. Yang hijau. Dia mesti korespon yang hijau dengan yang hijau. Jadi ni isim mansub. La'alla supaya kamu tattaquna, kamu bertakwa. Ni kita tengok contoh ya. Okey, baik. Seterusnya lan. Lan maksud dia tidak sekali-kali. Lan. Lan nu'mina laka. Dia bila ada lan ni pula, dia memang akan menjadi dia tanda bagi fa'il. Tanda bagi fi'il. Bila ada lan, bererti selepas lan tu mestilah fi'il. Selepas lan mesti fi'il. Dan dia akan menukarkan baris asal fi'il mudhari' ni tadi. Baris asal fi'il ni nu'minu. Baris asal dia dhammah. Tapi disebabkan ada huruf lan, dia akan jadi baris fathah. Asal dia dhammah, dia akan jadi baris fathah. Okey. Clear tak tu? Jadi kalau lan, nampak lan, mesti lepas dia mesti fi'il. Dan fi'il tu dia mesti tak akan boleh jadi baris dhammah. Dia mesti baris fathah. Macam itulah. Tapi terjemahan dia sama. Sekarang ni kita tak concentrate lagi. Kita tak fokus pada fi'il. Sekarang ni cuma ingatkan lan. Lan maksud dia tidak sekali-kali. Dia adalah harfu nasab. Dan bila ada harfu nasab, dia ni boleh kerja untuk isim dan juga untuk fi'il. Okey, kalau dia di sini, inna untuk isim. Macam inna ni selepas dia isim. Tapi dia akan memansubkan juga. Ana pun gitu juga. Selepas ana ni pun isim. Tapi kalau lan, memang selepas dia tu fi'il. Lan ni boleh jadi tanda untuk fi'il. Begitu juga dengan an. Ni an. Ni kena tahu sikit lah. Dalam Quran kadang-kadang tak ada tanda sukun ni. Tapi sama je. Sebenarnya dia sama. An tu, nun tu berbaris sukun sebenarnya. Cuma ini dalam Quran, kalau nun tu tak ada, tak ditulis tanda sukun tu, tak dijelaskan, bererti cara baca. Ini dalam Mushaf Nabawiyah tu, Mushaf Madinah Nabawiyah. Mushaf yang ni selalu saya guna ni. Mushaf ni lah. Kan macam tu. Kalau macam ni contoh macam ni. Nun ni kan tak ada, nun ni tak ada tanda sukun. Tapi dia sebenarnya asal dia sukun. Tapi dia sebagai satu tanda. Kalau tak ada sukun bererti bunyi nun tu dikaburkan atau dimasukkan ke dalam huruf yang selepasnya. Ini dari segi tajwid. Tapi jadi kalau kita nampak harf macam ni, kita janganlah panik. Tak ada pun baris sukun. Kita kata, janganlah. Dia bendanya sama. Dia sama macam hukum baca tu lah. Perkataan yang sama. Kalau ada sukun, maknanya bunyi nun tu jelas. Okey. Kembali kepada modul kita tadi. Teacher, Ya. apa beza bahawasanya dengan bahawa? Ejaan. Nakal sikit kan saya pula. Bahawasanya, bahawa tu lebih kepada macam dekat sini ada penegasan. Itu kita tanya, cuba kita tanya Puan Zawiyah. Apa beza bahawasanya dengan bahawa? Kalau kejap ya. Kalau dalam bahasa Melayu, bahawa tu kurang penegasannya berbanding dengan bahawasanya. Bahawasanya tu sungguh-sungguh lah. Kat sini ada, kalau kat sini dia macam memang dia punya kategori ataupun degree dia tu lebih lagi. Bahawa ni lebih nak menegaskan tentang idea yang datang selepas ni. Apa dia? Satu penyataan. Contohnya dalam ayat ni. Dia kata, sebenarnya ayat ni, ayat surah berapa? Tak ada pula nombor yang ni. Sebab dia contoh. Innallaha la yastahyi. Ni daripada surah 2
ayat 26. Innallaha la yastahyi ay yadriba mathala. Yang memberi maksud sesungguhnya Allah tidak ia malu. Bahawa tak malu buat apa? Bahawa ia membuat akan sebuah perumpamaan. Macam itulah. Nak cakap macam apa ya? Macam bunyi dia macam that. Macam gitu, macam relative clause gitu. Betul teacher cakap tadi sebab lepas itu ada sambungannya. Baik. Okey. Clear tak Kak Ro? Kak Ro kan yang tanya tadi? Ya. Selain daripada Masuk yang dah start dah kelas. Terlambat. Alhamdulillah. Okey, tak apa. Baik, kita tengok pula kepada contoh harfu jazam. Okey, setakat ni ada pertanyaan lain? Ada? Boleh saya teruskan dengan contoh harfu jazam? Tak ada Kalau ada, terus tulis di chat. Saya teruskan. Boleh tanya. Ataupun on the mic and then tanya terus. Okey, contoh harfu jazam yang banyak kita jumpa dalam Quran ataupun yang paling penting lah untuk kita tahu sekarang ni, ada 4 ni contohnya. Jadi satu in. Okey, bezakan tadi tu. Ada syadda, yang ni in, bukan an. Kasrah. Hamzah, kasrah, nun, sukun, in. Jadi ini jika. Maksud dia jika. Harfu jazam. Ada in, dia selepas dia akan menyebabkan fi'il tu menjadi fi'il mansub lah. Fi'il mudhari' mansub. Mansub pula. Jazam. Sorry. Menjadi majzum. Silap-silap. Tersasul. Jika, ni huruf jazam. Teacher tersilap. Tapi ini kadang-kadang kita boleh panggil in syarat juga Itu nanti. Kalau Belum syarat, lagi. Ya, betul-betul. Okey, tengok disclaimer ni nanti. Dah tak ada. Ada banyak lagi dalam Quran. Tapi kita boleh tengoklah nanti panduan dia. Sekarang ni kita cuma ambil yang 4. The most common yang tu. Tapi ini jika. Ya, nama dia ada yang lain. Sekarang ni kita ambil yang dia akan menyebabkan perkataan yang selepas dia tu menjadi majzum. Majzum tu tanda yang utama dia apa? Baris sukun. Baik. In, jika, ya'tukum. Macam itulah. Dan jika mereka mendatangi akan kamu. Dalam bahasa kita tu, kita tak boleh nampak tu sukun tu. Maksud dia tetaplah itu. Cakap situlah perbezaan dia tu. Suaranya ke ataupun tanda koma ke, tanda kedudukan di dalam ayat tu, dia ditentukan dengan baris ni tadi. Kedudukan dia majzum ke, apa ke. Yang mana kita akan belajar lebih lanjut lah. Bila kita faham kedudukan ataupun fungsi harf ni, insya-Allah kita dapat melihatlah perkataan-perkataan lain tu bekerja di dalam satu ayat yang sehingga kita dapat maksud yang sepatutnya kita dapat daripada ayat-ayat Allah ni. Baik, satu tadi in kan? Okey, kita terus pergi kepada la. La, lam fathah alif, sukun la. Jadi panjang dua harakat ni. Yang memberi maksud janganlah. La, janganlah, nama dia harfu jazam. La jazam. Jadi la, yang kalau la jazam, terjemahan dia janganlah. Janganlah kamu membatalkan akan sedekah-sedekah bagi kamu. Kita terus pergi kepada lam sukun. Lam sukun ni kerana dia ni sukun, dia biasanya dia tak boleh sendiri. Macam mana nak bunyikan? Jadi dia biasa dia akan ditambah dengan fa. Fa. Ataupun wal. Wow. Wal. Jadi kat sini fa ni makalah dia kena ada tambah dengan huruf kata sendi yang lain. Dia kena tambah dengan kata sendi wa ataupun fa. Kat sini fa, contoh ayat ni fa. Jadi fal. Yang huruf jazam tu yang mana? Huruf jazam tu yang lam ni. Bukan fa tu, tapi lam tu. Huruf jazam ialah huruf lam. Iaitu yang ni. Baik. Ni huruf jazam. Lam tu. Lam, jadi falyastajibuli, maka hendaklah mereka memenuhi. Maka
lam tu ada sukun tu, hendaklah mereka memenuhi. Li bagi, ya ku. Maka hendaklah mereka memenuhi bagiku. Lam yusibha. Ni lam. Lam ni memberi maksud belum. Belum ia menimpa. Dia akan menjadikan, asal dia tadi apa? Asal dia adalah dhammah. Tapi disebabkan ada harfu jar ni, harfu jazam, dia menjadikan baris tu jadi sukun. Bertukarlah dia jadi sukun. Harfu jazam. Okey. Boleh clear tak? Clear. Jangan risau kalau tak ingat. Tak apa. Sebab ni nanti semua macam nama dia ke ataupun dia punya tu semua akan dibekalkan. Ada dekat dalam lapisan yang ketiga ni di bawah ni. Jadi yang pentingnya faham. Sebab bila kita kata bila kita sebut dia ni kata tugas, maknanya dia ada tugas, dia ada kerja. Kata tugas ni dia ada kerja. Dia ni kerja dia apa? Dia bekerja untuk, dia ni kerja dia untuk isim je. Dia punya bos satu je, dia boleh bos dia isim je. Harfu nasab ni pula, dia boleh kerja untuk fi'il dan juga isim. Dia ada dua bos. Kadang-kadang offshore company selalu ada dua bos, banyak kerja. Huruf nasab ni banyak kerja dia. Kadang-kadang dia kena kerja untuk isim, kadang-kadang dia kena kerja untuk fi'il. Harfu jazam ni pula memang dia boleh kerja untuk fi'il sahaja. Itu kita faham. je kan? Ya, Hasanah belum sebut lagi. Kita kan baru cerita ni. Sorry. My dear darling. Ni kan. Kita tengah awal-awal tadi teacher cerita. Nanti dulu. Okey. Seronok saya dengar. Dia excited tu Hasanah. Yalah. Ya, Puan Suana. Ya, silakan. La tu kan? La tu janganlah. Ya, betul. Kadang-kadang kita baca dalam terjemahan Al-Quran tu dia kata tidak. So macam Itu mana nak nanti membezakan? Itulah, kalau kita tengok Quran yang ni memang kita belum dapat bezakan. Jadi kita belajarlah Nahu. Jadi Nahu yang kita sedang pelajari ni untuk memudahkan kita. Jadi salah satu cara mudah dia ialah kita dapat melihat tu dengan warna. Jadi kita boleh bezakan warna dan juga nama dia di bawah tadi itu. Jadi adalah yang kalau kata nama dia la jazam. Contohnya kalau dia kata, kalau kan dia ada 3, astagfirullah. Kan dia ada 3 lapis kan? La, lepas tu bawah ni terjemahan dia. Janganlah. Lepas tu kat bawah ni lapisan yang terusnya dia kata ZM. Ini yang cara nak mudahkan ni. Okey, jadi kalau jazam maknanya terjemahan dia mesti janganlah. Kalau yang lagi satu tu, yang tidak tu, dia adalah kata sendi. Kita kejap lagi kita masuk kata sendi. Okay? Jadi yang ini dia tak ada tugas tertentu, dia tak ada mengubah apa-apa. Dia makna dia tu dia cuma hubungkan saja, tapi dia tidak mengubah baris kalimah yang datang selepasnya. Maksud saya kalau kata sendi, apa beza dengan kata tugas? Dua-dua ni harf. Tapi kata sendi dia tidak mengubah baris ataupun kedudukan kalimah yang datang selepas dia. Manakala kata tugas, dia ada perubahan yang berlaku pada perkataan yang datang selepas harf itu. Sama ada harfu jar. Kalau harfu jar, dia akan menjadikan baris dhammah kepada kasrah. Kalau kata tugas, dia akan kata harfu nasab, dia akan menyebabkan kalimah yang datang selepas tu, kalau kita boleh nampak baris dia tu, daripada dhammah, dia bertukar menjadi fathah. Kalau harfu jazam pula, dia menukarkan kalimah selepas dia kepada baris sukun. Itu yang saya boleh cakap sekarang ni. Maknanya jelas dia macam itulah. Baik, kita tengok dekat ni. Mushaf. Mana dia tadi?
Okey. Okey, ni yang saya nak highlight sikit. Okey, maknanya kalau macam kita katakan baris tu tadi. Jadi kalau mansub, huruf nasab tu dia akan menyebabkan dia boleh kerja untuk isim dan untuk fi'il. Macam itulah yang saya maksudkan tadi. Kalau nanti boleh tengok balik semula nota ni. Majrur ni dia untuk isim je tadi saja. Kalau majzum, tadi huruf jazam, huruf nasab, dia kena-mengena perkataan tu dengan perkara ni. Macam ni. Maksudnya, kalau yang jadi mansub ni kerana ada huruf nasab. Dia jadi mansub kenapa? Sebab dia ada harfu nasab. Jadi apa yang boleh terima harfu nasab tu? Isim dan juga fi'il. Kalau majrur pula maknanya di awalnya ada harfu jar. Okey. Kalau majzum pula maknanya di awal dia ada harf jazam. Harfu jazam. Macam tu. Ini kita belajar harf dulu. Dan harf ni bukan semua pun kita belajar. Kita belajar yang untuk modul 1 ni kita hanya melihat kepada yang paling banyak. Jadi kita dah cover dah ni. Kita dah buat harfu jar, kata tugas. Kita dah buat harfu nasab. Kita dah buat harfu jazam. Sekarang kita nak masuk kata sendi. Tapi sebelum kita masuk kata sendi tu, mari kita sama-sama cuba latihan yang untuk harfu nasab dan juga harfu jazam. Boleh? Ni boleh cuba jawab ya. Tadi kita dah tengok contoh, sekarang kita masuk pada latihan 3. Okey, siapa nak cuba? Ni macam kita, orang kata kalau kita budak-budak kecil tu kadang dia ada main game kan, yang buka tutup. Teka je lah. Teka je ke memang betul ingat ke? Masya Allah. Okey, cuba. Kita disuruh latihan ni terjemahkan harf di bawah seperti contoh pada permulaan latihan. Jadi kita letak di sini harfu apa ni? Kita dah tahu harfu nasab. Biasakanlah diri kita untuk menulis. Tapi sekarang dalam kelas ni tak payah tulis. Kita baca secara lisan. Nota ni dan juga latihan ni akan dibekalkan untuk semua kelas malam ataupun pagi dalam Al-Bayan. Kelas Al-Bayan ya. Jadi boleh download PDF-nya dan boleh print kalau ada printer. Kalau tak ada printer pun kalau rajin boleh salin. Kalau tidak pun kita buatlah subuh-subuh dalam kelas ni. InsyaAllah. Yang penting faham. Baik. Kita masuk kepada perkataan ni. Kita cuba. Siapa nak cuba yang baris pertama? Saya Tahu cuba. Ina je. Okey. 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 Cuba Puan Suhana. Anna. Jadi maksudnya betul. Bahawasanya. Okey, saya buat short form lah ya. Jadi maksud nama dia ni harfu nasab. Okey. Lagi? Inna. Kak Ro dah jawab tadi. Sesungguhnya. Betul. Sesungguhnya. Harfu nasab. La. Kalau la nasab ni. Janganlah. Betul. Janganlah. Kalau selalu dengar kan orang Arab cakap la. Tu. Jangan. Cik, kenapa yang Anna tu nasab dia merah? Ni sebab nak bagi dia. Kalau dalam Quran tu hijau, tapi nak bagi nampak kalau jawapan kan cikgu kan pakai warna merah. Tapi ni tak payah layan. Kalau merah salah teacher. Kalau bukan nasab je. La kan jazam. la jazam tersilap ke ni? Oh ni dua-dua. Maknanya la ni la nasab ada juga tapi yang ini la jazam. Ada la nasab. Ni latihan 3 ni saya pun tak perasan. Itu harfu nasab dan harfu jazam. Yang kita baru belajar tadi harfu jazam. Okay, thank you very much. Jadi ni harfu jazam. Okay. Ni dah pandai dah Hasanah ni. Dah karat. Okay. Lan tidak sekali-kali. Jadi dia harfu apa? Jazam. Harfu nasab. Okay. La'alla. Okay, siapa pula nak cuba buat baris yang kedua? Kak Zawiyah nak cuba?
Okey, la'alla tu tadi nasab dia supaya. Supaya. Okey. Huruf nasab. In Jika. jika. Kak Tahira ke? Masya Ya. Allah. Okey. Jika huruf apa? Jazam. Huruf jazam. Baik. La huruf Nah, ulang-ulang sikitlah ni. janganlah. Okey, Jangan. janganlah huruf Harfu nasab. Jazam. 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 Okey, lam. Ada siapa lagi lain nak cuba? Belum. Nak cuba ramai-ramai pun boleh. Tidak sekali. Belum. Lam. Lam belum ataupun Belum. tidak. Belum. Tidak yang memberi maksud belum. Belum. Okey. Jadi huruf Jazam. jazam. Ahsantum. La ulang lagi ni. La janganlah. Janganlah. Yang kita baru belajar ni janganlah kan? Jazam. Ni ulang-ulang je ni. Ulang-ulang je. Jadi kalau kita boleh buat, maksudnya kita percepatkanlah. Ni kalau kita boleh time diri kita ke, kita boleh buat dekat rumah nanti. Okey, dalam masa 1 minit berapa saya dapat? Ataupun dalam masa 5 minit berapa saya boleh dapat? Macam itulah. Bolehlah kita buat ni latihan ya. Okey, tapi ni sekarang kita sebut je sekali lalu. Saya tak tulis. Cuba lam maksud dia apa? Lam? Tidak. Tidak. Jadi dia harfu jazam. La jazam. Janganlah. Janganlah. Lan Tidak Tidak sekali-kali. tidak sekali-kali. Huruf nasab. nasab. Okey. In In nasab. jika huruf Jazam. 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 Bukan nasab tu. Jazam. Ya. La'alla Supaya. Ala nasab. supaya huruf nasab. Ahsanti. Dah laju dah tu. Inna Inna nasab sesungguhnya. Masya Allah, nasab sesungguhnya. Okey, saya tak tulis lah. Tu acah-acah je. Lam Tidak. tidak. Sebelum. Astaghfirullah. Sebelum. Sebelum. Jadi maksud dia ni huruf jazam. Jazam. An bahawasanya huruf Nasab. nasab. Lan Tidak sekali-kali. Nasab. tidak sekali-kali huruf nasab. Lam Tidak belum. tidak. Jazam. Yang ada masuk belum. Jazam. La Janganlah. janganlah. Jazam. Jazam. An Nasab. bahawa huruf nasab. In Jika. In jika huruf jazam. Ahsanti. La'alla supaya huruf nasab. La sekali lagi. Janganlah huruf jazam. Jadi dah banyak kali ulang tu, insya-Allah kita familiar. Macam kalau kata kita jumpa dia di dalam ayat, bayangkan katakanlah okey, ada lagi latihan. Ada. Ni yang mengenal pula. Sambung sampai 100 kali. Betul. Itulah kita sebenarnya baca Quran selalu kan. Sekarang ni kita dah ada berapa perkataan tadi? Kita dah kenal beberapa perkataan. Huruf jar kita tahu 9. Huruf nasab kita tahu berapa? 5. 9 campur 5 dah 14 perkataan dah. Kemudian campur lagi dengan 4 harfu jazam, kita dah ada berapa? 18. Tadi 9 campur 5 14. Betul? 18. Ada 18 kalimah dalam masa seminggu ni. In fact sebenarnya dah lebih. Kita perasan tu mesti dah lebih. Ni latihan dalam ayat. Tadi satu kalimah. Oh, dia tak gerak pula, ya. Saya dah jalan tapi dia tak jalan. Sekejap ya. Sekejap. Saya keluar balik. Sekejap. Saya share semula. Kadang-kadang dia macam tu.
Okey. Ni kita gerak ni tadi. Ini latihan untuk dua-dua jugalah. Latihan 4, latihan untuk harfu nasab dan juga harfu jazam di dalam ayat. Jadi, apa kita kena buat? Tuliskan terjemahan bagi harfu nasab ataupun jazam pada garis kosong. Okey, siapa nak buat ayat surah 2 ayat 26? Cuba bagi yang memang tak ada basic tu, yang boleh try lah pada malam ni. Ada? Oh, macam tu. Ha? Tak tengok. Bolehlah cuba hak lain. Orang yang macam baru je nak berkenalan ni. Boleh juga. Nanti Kak Roh boleh. Kan tak boleh? Boleh. Siapa-siapa lain? Kita cuba bagi jawapan. Ataupun ramai-ramai bagi pun boleh juga. Saya tulis. Okey. Okey, kita tulis. Inna. Kita baca ayat ni. Innallaha la yastahi an yadriba mathala. Jadi inna sesungguhnya. Ni macam kita complete a puzzle lah. Sesungguhnya Allah tidak. Ni tidak ni bukannya, ni kata sendi, dia bukan jazam. Jadi kita dah buat kat sini. Sebab kita belum ajar lagi kan. Kita belum sampai lagi pada kata sendi. Kita baru sampai kata tugas. Jadi kita letak yang ni, nila ni kita bagikan makna tidak. Nanti kita belajarlah lagi. Harfun naf. Yastahi, ia malu. An? Bahawa. Jadi sesungguhnya Allah tidak ia malu bahawa ia membuat akan sebuah perumpamaan. Okey, seterusnya yadhunnuna annahum mulaqu, surah 2 ayat 46. Siapa nak cuba? Bahasanya. Okey, mereka meyakini bahawasanya. Perhatikan macam mana warna tu korespon dengan kalimah yang kita terjemahkan tu. Jadi yang hitam tu ni, bawah ni. Mereka ni hitam, isim. Yang ni hijau. Mereka meyakini bahawasanya mereka mulaqu adalah orang-orang yang menemui. Okey. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu, ni dalam surah 2 ayat 24. Okey, ada 3. Maka tidak. Fa maka in jika. Jika. Lam tidak. Dan Sekiranya tidak. Jika tidak. okey, betul. Boleh cakap sekiranya, boleh juga kata jika. Dua-dua boleh pakai. Wa dan lan Tak sekali-kali. tak sekali-kali. Okey. Tidak sekali-kali. Okay, kita buat pula. Itu dah selesai dah tu. Kita tengok surah ni 287. Sebahagian sepotong ayat dari situ. Fa maka la Janganlah. betul. Sini janganlah. Janganlah taqrabu, kamu menghampiri akannya. In kuntum sadiqin. Terjemahkan jika ataupun sekiranya. Dua-dua boleh. Okey. Lagi? Yang bawah ni. Ada panjang sikit ayat dia. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun. Jadi qala telah berkata oleh ia. Innahu inna Sesungguhnya. sesungguhnya. Sungguh. Ni ia. Kat bawah ni. Sesungguhnya ia. Yaqulu ia berkata. Inna Sesungguhnya. Okay, sesungguhnya. Ia. Baqaratun adalah seekor lembu betina. Zalika bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqq. 2176. Cuba kita terjemahkan sikit je harfnya. Ada harf yang kita dah belajar pun. Harfu jar. Kadang-kadang ya ke harfu jar tu? Bukan tu. Tu bukan harfu jar lah. Tapi dia ganding pula dengan an. Okey, anna dengan
Bahawasanya. Bahawasanya. Bahawasanya Allah telah menurunkan oleh ia Alkitab, akan Alkitab dengan kebenaran. Ini kita dah buat ni sebelum ni. Huruf apa ni? B ni? Huruf apa? Saya nak Jar. tulis kat bawah. Ya, jar. Ya. Jadi lepas jar mesti adalah isim majrur. Tu kalau kita dah reti sikit, boleh dah kita isi tu. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Macam kita tengok ada lam apa tu? Maka, lam Hendaklah. sukun. Hendaklah. Betul. Hendaklah. Mereka memenuhi li bagiku. Dan lam sukun. Ni dan. Dan hendaklah. Mereka beriman kepadaku la'alla supaya mereka yarshuduna, mereka mendapat bimbingan. Okey. Clear? Clear Kak Ro? Clear tapi tak terhafal. Tak apa. Macam saya kata tadi, jangan risau bab hafal. Fahamkan konsep kata tugas ni. Apa dia punya tugas? Dia ada merubah sesuatu yang datang selepas dia tu. Perkataan sama ada isim ataupun fi'il. Kalau yang harfu jar, tugas dia untuk isim sahaja. Contoh macam ni tadi. Ni harfu jar. Jadi dia punya tugas untuk isim sahaja. Kalau yang kalau yang ana ni tugas dia apa? Dia memansukkan. Dia untuk isim pun boleh, fi'il pun boleh, macam tu. Dia ada kerja dia. Jadi itu je, kita fahamkan konsep tu dulu. Kalau kita dapat, tadi saya kata apa? Huruf jar ada 9. Kalau kita dapat 5, kita dapat 3 pun that is something. Sebelum ni kita satu pun kita tak tahu kan? Ataupun saya tak kata semua macam tu lah, tapi maksudnya kita kan belajar kita punya objektif belajar ni pasal apa? Nak mengenal kalimah dan hendak menterjemah kalimah. Jadi sekarang kalau harfu jar, kita ada 9, kita dapat 2. Dapatlah juga 1. Tak akan, saya tak rasa siapa yang masuk kelas ni, dia datang kosong, dia balik kosong. Tak mungkin. Melainkan dia tidur ataupun memang dia tak dengar lah masalah teknikal. Tapi kalau dia datang masuk kelas ni, paling kurang saya rasa 2 perkataan takkan tak dapat. Tak ada siapa yang balik tangan kosong. Macam itulah. Dan akan disertakan. Kadu je teacher tu ingat. Tak ingat tu perkara kedua. Tu biasa. Tapi kalau kita buat banyak kali, insya-Allah. Ingatlah kisah Ibnu Hajar tu. Hajar Al-Asqalani. Sampai dia boleh jadi Al-Hafiz. Tapi dia belajar nak hafal tu berapa lama. Kita baru 4 malam. 3 ke 4? 4 lah, 4 hari. Baru 4 kali kot. Orang tu 40 tahun. Tak apa teacher banyak bulan lah kot. Tak ada lah. Ini kan kaedah baru. Kak Ro bayangkan yang tu, Kak Ro simpan dulu. Ini bukan kaedah baru. Kaedah yang kita rasa lebih mudah lah. Mudah ke tak? Itu saya nak tahu. Mudah tak? Mudah sikit. Mudah lah kan. Intensif sikit. Intensif sikit. Intens lah, manusia ni kena intens. Macam Allah kata dalam surah 15. Share lah, kita share sikit. Motivasi ni. Rasanya kalau kelas malam ni selalu intens. Saya dengan saya sekali. Rasa tense. Namanya intensif. Ni dalam ayat ni. Okey. Kita kan nak dapat pelajaran, pengajaran daripada Quran, daripada Allah. Ayat ni Allah kata, fasda' bima tu'mar ataupun fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Ada banyak maksud perkataan ni. Salah satu daripadanya, kalau kita tengok dalam surah Waqiah, sudu' tu sada'. Maksud dia pening. Jadi kat sini fi'il amar. Allah yang suruh kita pening-peninglah sikit. Maka berpening-peninglah engkau dengan apa yang kau diperintahkan. Dan berpalinglah engkau daripada
dari hal ataupun daripada orang-orang yang mensyirikkan. Jadi kalau kita kena pening ni, kita pening pasal apa? Kita sekarang sedang pening pasal nak buat apa yang Allah perintahkan. Apa yang Allah perintahkan sekarang ni? Untuk kita belajar faham apa yang Allah kata ke kita. Tapi kalau kita sabar, tentulah dapat. Macam saya kata tadi, Allah tak akan sia-siakan. Tak akannya siapa masuk kelas ni datang kosong balik kosong. Tak mungkin. Paling tidak pun pengajaran secara umum bagi yang hendak mengambil pelajaran. So insya-Allah, saya yakin kalau kita buat ni baru 4 hari, nanti minggu depan dengan latihan tu kalau kita buat, insya-Allah kita boleh dapat. Teacher mesti pening baru ada peningkatan. Masya-Allah, betul-betul peningkatannya. Bila nak katan. Okey. Okey lah, pening-pening sikit, gelak-gelak sikit. Okey lah tu. Okey, kita masuk kepada harf yang berikutnya. Tadi kita tengok kan diagram tu ada kata tugas dan kata sendi. Kata tugas, harfu jar, harfu nasab, harfu jazam. 3 perkataan tu, 3 kumpulan. Sekarang kita masuk pecahan yang kedua untuk harf iaitu kata sendi. Kata sendi lagi banyak lah. Ni kita baca kan selalu kita baca dalam surah juzuk amma kita baca. Takkanlah kita tak rasa macam curious pun nak tahu apa kita baca. Sekurang-kurangnya yang warna hijau-hijau ni lah yang harf ni. Kata hubung, kata sendi ni macam apa kerja sendi dalam anggota badan kita tu menyambungkan. Jadi macam itulah dia. Summa maksud dia kemudian. Dia nama dia harfu ataf. Fa maka ataupun lalu. Harfu ataf ataupun harfu jawab. Itu jangan risau ni. Kalau tak ingat ni tak apa. Yang penting ni 2 je. Yang kalau kita sekarang ni yang paling penting ingat perkataan ni, tahu perkataan tu tapi cuma maksud dia. Kenal. Yang tu yang saya highlight tu. Dan ni ada 2-2. Okey. Jadi lakin wa ni kan kalau balik ni tak tahu wa tu macam pelik lah. Kan? Wa takkan tak tahu lagi wa. Wa apa dia? Dan. Wa dan. Tu saya kata tu mesti dapatnya, takkan tak ada. Yang fa tu yang tadi yang dengan harfu jazam tu. Tu bila dia bergabung tu memang maka. Dia tetap maka. Maka dengan hendaklah. Maka hendaklah. Biasa mesti macam tu. Ataupun dan hendaklah. Dia akan gabung. Dia sendi. Dia kena jadi tukang sambung. Boleh? Lakin akan tetapi. Lakin akan tetapi. Innama. Maksud dia apa? Innama ni satu perkataan. Jangan pecahkan pula. Innama ni memang harf tu. Walaupun ada banyaknya huruf dalam tu. Macam dia jadi harf. Tapi dia harf. Nama dia kafah wa makfufah. Jadi innama sesungguhnya tidak lain. Kita kena masukkan tu. Di 3 perkataan dalam bahasa kita tu. Sesungguhnya tidak lain. Ma. Kalau ditulis bawah tu naf. Makna nafiah. Ma ni dan warna dia hijau. Maksud dia tidaklah. Kalau ma tu warna hitam, maksud dia bukan harf. Dia adalah lain. Dia isim. Hitam warna apa? Warna untuk apa? Untuk isim kan? Jadi ma yang tu isim. Kalau ma harf, maksud dia tidaklah. Dan dia akan ada warna hijau. Bawah dia nama naf. Nafiah. Penafian. La, tidaklah. Bukan janganlah La, tidak. Tidak pun boleh. Tidaklah pun boleh. Lau. Ni sedikit sama dengan bahasa kita. Lau. Saya tengok ada orang bahasa message. Dia nak cakap kalau, dia tulis lau je. Jikalau. Jikalau, lau. Au. Atau. Am pun atau. La. La ni yang warna hijau. Yang selepas dia biasanya fi'il. La. Jadi maksud dia nescaya. Kalau selepas dia warna hitam, isim maknanya dia harfu jar.
Tapi kalau lepas je fi'il, dia tu maksud dia nescaya ataupun pasti. Adakah? Kalau dalam bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris, macam ni kita nampak ni sebenarnya dia tanda soal. Maksudnya kalau kita baca tu, kita kena ada inflectkan sikit suara kita, dia jadi tanda kata tanya lah. Tapi ni kata soal dia satu huruf je. Illa, melainkan atau kecuali. Qad, benar-benar pasti. Lepas qad mesti fi'il. Tu dah tahu dah, mesti warna merah. Lepas qad mesti fi'il. Tanda jugalah, dia adalah tanda untuk fi'il. Terdapat kata sendi yang lain di dalam Al-Quran, tapi tidak semua yang kita nyatakan di sini tu semua yang ada dalam Quran. Banyak lagi. Jadi kita kena rujuk buku panduan Al-Mubayyinah. Buat masa ni kita jangan susah hati part tu, benda tu semua disediakan. Namun begitu, apa yang saya akan bagi nanti adalah macam risalah ni ke, nota ke, ataupun homework ke, ataupun latihan-latihan adalah untuk kegunaan sendiri peserta-peserta yang menyertai kursus ataupun kelas intensif ini. Tidak boleh disebarkan ataupun di print dan diberi kepada pada sesiapa, sebab this one belum betul-betul sempurna, belum jadi. Jadi kita janganlah kita takutlah kita menimbulkan fitnah kita mendatangkan fitnah kepada agama kita. Ni masih lagi dalam pembikinan. Jadi mohon kerjasama semua. Okey, mari kita tengok contoh pula. Kita tengok contoh harf kata sendi. Berikut adalah contoh-contoh harf kata sendi bersama contoh kalimah yang menyusulinya. Perhatikan bahawa baris akhir kalimah tidak berubah secara jelas ataupun andaian daripada baris yang asal. Okey, kita tengok sini. Ini yang kita highlight ialah contoh kat sebelah tepi ni. Tepi ni adalah kalimah yang kita nak highlight tu. Jadi tengok penggunaannya di dalam ayat. Au ada dua. Satu au ataupun atau. Ampun atau. Tengok contoh Okay. Atau seperti hujan lebat. Ini kita tengok au atau. Atau tidak. Summa kemudian. Kemudian yumitukum, ia mematikan akan kamu. Ini huruf ataf. Bila huruf ataf ni dia akan menghubungkan. Maksudnya sama dia punya struktur ayat tu. Kadang-kadang dia hubungkan ayat, kadang-kadang dia hubungkan isim, kadang-kadang dihubungkan kata frasa, macam itulah. Summa. Fa, maka takutlah oleh kamu akan api. Wa kalau ditulis hal, bawah ni tulis hal, terjemahan dia sedangkan. Kalau wa ditulis bawah ni hal, bererti kita kena terjemahkan, jangan terjemahkan dan, tapi terjemahkan sedangkan. Kalau ditulis yang ma ni pula, kalau ditulis naf ataupun nafiah, maknanya terjemahan dia tidak. Sedangkan tidaklah, tidak mereka menipu. Lau, jikalau. Yu'ammaru, ia dipanjangkan umur. Lau, jikalau. Lakin, akan tetapi. Jadi wa ni dan, lakin akan tetapi. Yu'akhidukum, ia menghukum akan kamu. Ma, tidak. Wa dan ma tidak. Innama, sesungguhnya tidak lain. Ia menyuruh akan kamu. Innama ni satu kata sendilah. Maksud dia satu. Semua sekali ni. Sesungguhnya tidak lain. Illa, melainkan. Ini semua kata sendi ni. Qad. Qad maksud dia benar-benar. Selalu kita nampak dia digandingkan dengan fa. Faqad. Ada kala digandingkan juga dengan la. Laqad. La yang ni. Ini contoh dia. Walaqad. Kan? Bila ada la ni maksudnya penegasan, taukid, double emphasis.
Dia gandakan penegasan tu. Dan benar-benar pasti. Telah mengetahui oleh kamu. A. Adakah telah mengancam oleh engkau akan mereka. Ni kita masukkan je dulu yang ni. La, tidak. Jadi yang ni dan tidak. Kalau la tidak, nafiah. Kalau la jazam, janganlah. Ada beza. Terjawab tak soalan tadi tu? Ada tadi siapa? Puan Suhana ya yang tanya. Ya. Macam mana kita nak bezakan la? Macam mana kita nak beza? Saya punya suara ke? Macam dalam air je. Oops. You all dengar okey ke tak? Okey. Ya, dengar. Okey. Alright. Jadinya la tadi saya kata apa? Kalau la ni ditulis di bawah dia, la nafiah, kita terjemah sebagai tidak. Kalau bawah dia tu jazam, kita terjemah janganlah. Baiklah. Jadi untuk hari ni kita akan lihat lagi kepada latihan 5, latihan kata sendi. Yang ini saya akan bekalkan untuk dibawa, untuk dibuatlah sebagai latihan di rumah. Kalau nak buat, buatlah. Lebih baiklah buat. Kalau tak mau buat pun, saya tak dapatlah tak dapat cek. Tapi kita akan discuss sikitlah pada minggu hadapan nanti insyaAllah. Ini bukannya nak bebankan ya. Ni nak mudahkan. Latihan 6 kata sendi di dalam ayat. Jadi latihan 5 dan latihan 6 berserta dengan daripada awal ya. Ini yang akan saya berikan pada antum lah pada hari malam ini. InsyaAllah selesai kita habis kelas pada malam ni. Baik, ada soalan? Sampai latihan 7 ni. Ni memang kena buat sendiri. Macam malam ni pun kita agak kesuntukan masa. Dah hampir dah ke penghujung kelas kita. Jadi ni akan saya bagikan lah. Saya akan bagi dalam grup. Dalam grup nanti. Ada soalan? Ada lagi ke? Tak ada, teacher. Alhamdulillah. Okey. Semua clear ni? Clear tu clear lah teacher cakap. Ada yang clear, ada yang tak clear. Tak clear sangat. Dia macam dengan nak membezakan kan. Macam yang teacher kata kalau duduk dengan apa tapi sebenarnya dia bukan. Okey, kalau kita tengok pada latihan yang saya tengah paparkan di skrin sekarang, agak-agaklah kita cubalah kita tengok diri kita buat sikit. Maksudnya buat tu bukan kita tak payah tulis yang tulisan Arabnya tu, tinggal tulis terjemahan je. Lepas tu nanti kita boleh semak dengan mushaf tadi, dengan dia punya nota tu. Nota dia yang bahagian atas ni lah kita boleh semak. Kan? Di sini harfu nasab ataupun harfu jar. Tu tadi yang latihan 7 tu adalah untuk kesemua harf yang kita dah pelajari sepanjang minggu ini. Ini semua sekali ada. Jar ada, jazam ada, ataf ada, istidrak ada. Jadi semua tu kita boleh dari sini kita jadikan clue kita. Kalau kita faham konsep dia yang saya kata tu, insya-Allah kita boleh terjemahkan. Bolehlah terjemah, tapi kan banyak kali dah ulang Hanifi. Maksud saya bukan saya nak kata saya kan dah banyak kali ulang, bukan macam tu. Maksud saya kita akan melihat benda ni lagi dan lagi dan lagi. Jadi ulangan tu sangat-sangat membantu. Sebab itu saya kata kena cuba buat. Macam mana pun cubalah buat ya. Kita dah siapkan tu, maknanya cuba buat. Kami pihak di Akademi Al-Bayan ni kita cuba mudahkan. Daripada situ kalau rasa susah juga, nanti come back to us and tell us kat mana part mana yang susah tu, insya-Allah taala. Baiklah, kalau tak ada apa-apa soalan, saya serahkan semula kepada moderator kita lah, Puan Zawiyah.
Okay. Terima kasih Teacher Aida. Terima kasih banyak-banyak. Latihan yang berulang-ulang tu insya-Allah ya, insya-Allah kita menambahkan ingatan kita. Dalam 3 hari cuti ni nanti insya-Allah ya, kita sama-samalah ulang kaji semula ya untuk mengingat dengan formula-formula kita sendirilah bagaimana cara nak mengingatnya. Baik, terima kasih banyak-banyak Teacher. Kalau ada soalan dalam chat ni tak ada soalan. Tak ada soalan, tapi boleh kemukakan secara lisan sekarang kalau ada apa-apa soalan? Tak ada? Kalau katakan ada masa weekend tu pun kan macam tengah buat kerja tu kena tengah cuba-cuba buat tu ada soalan, silalah tak apa letakkan je dalam grup WhatsApp. InsyaAllah saya akan cuba menjawab seberapa segera. Boleh guna, maksudnya don't hesitate to use that group untuk menggunakan grup WhatsApp tu untuk bertanya ataupun berkongsi maklumat. Bolehlah yang berkenaan dengan pelajaran. Dan harap tidak meninggalkan grup dululah, tunggu sampai 20 kelas tu. Kerana teacher biasanya lah, teacher bukan tekan-tekan, teacher tak tekan-tekan pun. Teacher bukan maksudnya tak pressure lah macam tu. No pressure. InsyaAllah ya, dan kita boleh slow je. Kalau tak faham kita boleh ulang balik. Kita ulang balik. Macam tu lah trend yang teacher selalu buat. Okey, baiklah. Kalau tak ada apa-apa soalan lagi, tak ada apa-apa lagi nak dapatkan, terima kasih teacher. Dan teacher boleh akhiri dengan doa ya teacher. Baiklah. Qulu qawli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'na jama'al marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba ma yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma inna na'udzubika minal arba' wa min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan wa billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam.